Imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada kali ini. Sebagai ahli yang baru dalam dewan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih, jazakumullah khairal jazak, terutamanya kepada pengundi saya yang memilih saya untuk mewakili mereka di Parlimen Bacuk. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memulakan bicara dengan memetik beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran kepada intisari ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang pertama, Allah sebut dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk yang sangat benar, yang sangat betul, dan juga Al-Quran memberi khabar gembira kepada orang-orang yang mengerjakan amal yang saleh bahawa mereka akan diberikan ganjaran pahala yang sangat besar. Ayat yang kedua, Allah sebut sebagai peringatan kepada kita, meletakkan taraf, memberi inzar dan juga peringatan, menegur, menasihati pemerintah ini, sebahagian daripadanya sebagai setaraf dengan jihad fi sabilillah. Tuan Yang Dipertua, yang pertama saya nak sebutkan ialah al-inzar wa tabsyir merupakan pengisian yang perlu dijadikan bahan utama dalam kita meneruskan agenda dakwah kepada seluruh umat ini. Inzar membawa maksud memberi peringatan, tabsyir adalah khabar gembira, dan inilah Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengambil kesempatan untuk menyertai perbahasan pada kali ini bukan untuk bergaduh dengan sesiapa, tetapi sebagai menyumbang kepada apa yang disebutkan tadi. Perkara pertama yang menarik perhatian saya sepanjang berada dalam dewan ini ialah apa yang disebut oleh Perdana Menteri sebagai National Reconciliation. Dalam bahasa Arabnya disebut Musalah Al-Wataniyah. Kalau boleh dicadangkan kepada Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri semakin berminat menggunakan istilah seperti wasatiyah, maka Musalah Al-Wataniyah ini lebih hampir kepada apa yang cuba untuk dibawakan barangkali pada tanggapan saya oleh Yang Berhormat Pekan dalam kitab Maqasid Syariah Al-Islamiyah wa Makarimuha karangan Alal Al-Fasi. Dia meletakkan beberapa asas yang penting kepada National Reconciliation ini. Yang pertama disebut sebagai ikrarul adl, menegakkan keadilan dan memperakui keadilan tersebut. Yang kedua, ihqaqul haq, memberikan hak kepada mereka yang berhak. Yang ketiga, tadbirus syu'unur ra'iyah. Yang ketiga ialah mengurus tadbir permasalahan dan persoalan yang berkaitan dengan kebajikan rakyat ataupun apa yang kita sebut sebagai good governance dengan izin. Tuan Dipertua, maka atas asas ini beberapa isu yang saya ingin kemukakan, ketengahkan. Yang pertama, beberapa dasar yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada sesi yang lepas. Antaranya ialah pemansuhan Akta ISA. Tetapi dari segi tindakan masih lagi ada yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Maka saya nak memperingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ahli dewan ini kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Prinsip Islam ini untuk kita menyabitkan salah kepada seorang itu, mestilah kita kemukakan bukti dan bawa kepada pendakwaan. Yang dituduh mesti berhak untuk membela diri dia. Kalau tidak, kita barangkali menjadi orang yang hanya mengisytiharkan sesuatu perkara secara retorik, dan ini sangat
ditegaskan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min walin yali ra'iyatahu minal muslimin, fa huwa ghashul lahum illa harrama alaihimul jannah." Peringatan seperti ini bukan sahaja kepada sebelah sana, juga kepada siapa sahaja. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang diberi amanah memimpin itu ke rakyatnya di kalangan orang-orang muslim, mereka menipu dan Allah Ta'ala akan haramkan mereka daripada memasuki syurga. Juga peringatan Nabi SAW, "Sinfani min ahli nar lam arahuma min qabl." Dua golongan yang Nabi kata ini adalah ahli neraka yang aku tak pernah lihat dia di zamanku. Di antaranya disebut qaumun ma'ahum siyad ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada di kalangan manusia di akhir zaman ini diberi kuasa pemerintahan. Mereka umpama memegang cemeti, memukul dan mengenakan rakyat sendiri tanpa ada peluang pembelaan. Ini disebut oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tuan yang dipertua, saya juga menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat sekalian tentang satu trend yang tidak baik dalam permainan politik negara kita. Sebaran fitnah melalui media alternatif seperti memuatkan video-video dan gambar-gambar lucu yang boleh dilihat dan ditonton oleh sesiapa sahaja, lapisan masyarakat. Kadang-kadang ditonton oleh anak-anak kita. Yang malang lagi, dikala kempen pilihan raya baru ini, terbukti ada tayangan ini dibuat ketika pembahagian wang BRIM. Bayangkan ditonton oleh semua. Ini adalah merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan etika moral dan juga Islam. Tuan-tuan yang dipertua, kalau sekalipun orang itu dituduh dengan pelbagai tuduhan, maka Islam meletakkan satu prinsip untuk mempertahankan golongan yang dituduh ini. Tetapi sayangnya, malangnya dalam negara kita tidak dilaksanakan hukum Islam secara sepenuhnya. Sedangkan Islam meletakkan qazaf sebagai salah satu mekanisme perundangan untuk mempertahankan orang yang dituduh. Allah sebut dalam Al-Quran, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Orang yang menuduh seseorang itu melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan seakan-akan tersebut, kemudian gagal mengemukakan saksi yang disebut yang nak dikenaki oleh Islam, maka ia perlu dihukum dengan 80 rotan. Ini pernah berlaku kepada tuduhan kepada sahabat Nabi. Ini bukan perkara baru. Tuduhan kepada sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian yang menuduh tadi gagal mengemukakan bukti. Lalu Khalifah Umar mengambil pendekatan menghukum orang yang menuduh tadi ketiga-tiga saksi dengan 80 rotan. Ini sebagai peringatan. Tuan yang dipertua, isu perkauman. Semalam saya sempat menonton televisyen dan melihat Yang Berhormat Pekan sekali lagi menyebut ketika diwawancara oleh BBC tentang tsunami China. Saya kurang selesa dengan sebutan-sebutan seperti ini kerana sangat bertentangan juga dengan prinsip Islam. Tok Guru mentadbir Kelantan, Tok Guru Ni Azim mentadbir Kelantan. Kemudian di saat dia bersara, kaum Tionghoa mendahuluinya dalam meraihkan persaraannya dengan majlis jasa Mundi Kenang. Lalu Tok Guru tanya, apa jasa saya kepada kaum Tionghoa ini, kepada 6 Muslim ini, dengan izin. Lalu dikatakan kepada yang berhormat Tok Guru, ialah Tok Guru berjaya membuka dan membawa satu pendekatan dakwah berteraskan kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, kamu dijadikan daripada satu orang sahaja, Adam alaihissalam. Kita daripada satu. Mengapa kita dipisahkan dengan agenda-agenda perkauman, dengan label-label perkauman seperti ini? Sangat tidak tepat dengan apa yang disebut sebagai national reconciliation. Kemudian yang dipertua, yang keempat isu yang saya juga ingin ketengahkan ialah yang berkaitan dengan royalti dan pendaratan petroleum di negeri Kelantan. Nampak jelas dan terang pihak kerajaan berselun di sebalik kuasa sementara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak jelas dan terang 10 bilion lebih tunggakan royalti tak diberikan kepada Kelantan, dan juga penafian hak pendaratan
gas dan petroleum di perairan Kelantan. Sedangkan dari segi geografi, pernah tahun 2005 didaratkan ke Songkhla, Thailand. Kalau kata anda membela Melayu, mana Melayu yang dibela di Songkhla, Thailand? Tuan Yang di-Pertua. Kemudian juga saya dipahamkan pendaratan minyak daripada blok PM301 dan PM325B nak dilarikan ke Terengganu. Sedangkan jarak di antara pantai Bacok, kawasan yang saya wakili, 150 km daripada telaga tersebut nak dibandingkan dengan Kertih di Kemaman yang 300 km lebih. Kalau kita melihat kepada perbandingan ini, sudah kita nampak bahawa separuh daripada kos dapat dijimatkan kalau sekiranya minyak didaratkan di perairan Kelantan. Lebih malang lagi bila kita berjuang melalui solidariti anak Bacok tuntut royalti dan pendaratan minyak di Bacok. Ada sindiran-sindiran sinis daripada yang berkenaan. Mereka mengatakan pusat tak nak bercadang untuk mendaratkan minyak di Bacok dan sebagainya. Yang lebih membimbangkan kita, apa yang dinafikan ini melalui media, melalui ucapan-ucapan pemimpin ini, ia telah sampai kepada tahap menderhaka kepada apa yang pernah diucapkan dan dititahkan oleh yang dititahkan oleh Sultan Muhammad Kelima dalam persidangan, pembukaan persidangan ke-12 sidang Dun Kelantan, yang telah menyediakan tapak dan zon perindustrian petroleum di pantai Bacok seluas 200 ekar. Itu yang di-Pertua. Masa dah habis, Yang Amat. Sikit lagi, Tuan. Yang akhirnya saya nak sebutkan tentang apa yang saya terima maklumat tentang pertukaran guru selepas pilihan raya. Ada ditukarkan, ada yang dicadangkan untuk ditukarkan. Dan saya minta penjelasan daripada pihak kementerian. Adakah benar pertukaran ini berdasarkan kepada alasan-alasan politik? Kalau sekiranya yang ini tidak benar, minta pihak kementerian memberi jaminan bahawa ia tidak akan berlaku. Bangun, ya, Mat. Nak habis dah. Nanti kita jumpa luar. Kita jumpa dekat Bukit Marak, dekat rumah yang bermak pun lama dah tak balik. Yang ni yang Muhammad Bacok, kita aku dia nak tanya ni gambar apa? Gambar dia tabai raja apa dulu ni. Ada gambar? Yang tu masukkan sebahagian daripada ucapan saya. Kemudian yang berkaitan dengan kawasan saya, sikit yang pertama yang berkaitan dengan kebajikan kawasan saya, pembinaan hospital di Bacok yang pada musim pilihan raya dimulakan dengan pecah tanah, letak 2 lori tanah, kemudian pecahkan tanah tersebut, letak label ini hospital Bacok. Sampai sekarang kerja-kerja pembinaan tak dibuat. Jadi saya meminta kepada pihak kementerian supaya mempercepatkan. Kemudian seterusnya ialah yang berkaitan dengan tanaman ganti kepada tembakau yang menjadi sumber pendapatan utama sebelum ini kepada rakyat yang tinggal di pesisiran pantai, khususnya di kawasan Bacok, perlu diganti dengan tanaman yang boleh mendatangkan income dan juga hasil yang boleh memberikan manfaat kepada rakyat. Kemudian saya juga sebagaimana keterih mendesak supaya segerakan pembinaan lebuh raya dan jangan lagi musim perayaan ini diistilahkan lebuh raya yang ada itu sebagai lebuh raya maut, kerana kerap kali berlaku kemalangan maut. Kalau kita nak berpolitik sekalipun, jangan sampai tahap memperjudikan nyawa rakyat kita sendiri. Kemudian sikit lagi masa ini yang bermak yang di-Pertua, apa yang disebut sebagai doa. Nak berucap, Yang Amat. Okey, saya simpulkan. Sikit-sikit dah masuk 4 minit dah tu. Saya simpulkan, walaupun ucapan yang agak berbeza daripada sebelah sini dengan sebelah sana, tapi saya nak menunjuk kepada kita semua sebagaimana prinsip yang pernah disebut oleh Imam Hassan Al-Banna dalam perkara ini, dalam perkara National Reconciliation ini ataupun Musalah Wataniyah. Nata'awun fima ittafaqna alaihi wa nu'azziru ba'duna ba'da fima ikhtalafna. Kita boleh bekerjasama dalam perkara yang kita sepakati untuk hak dan kebajikan rakyat, dan kita ahli-ahli dewan ini di sebelah sini dan sebelah sana, kita bertolak ansur dalam perkara yang tak boleh kita sepakati. Kalau semua kita boleh hidup dalam suasana seperti ini, saya yakin dan percaya penggal kali ini akan membawa satu kebajikan yang lebih hebat kepada rakyat, insya-Allah. Sekian.